Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Zulkifli, nombor metrik 276640, akan menerangkan tentang teori keadilan sosial ya. Okey. Pengenalan kepada teori keadilan sosial. Okey, menurut saintis, teori yang baik mencerminkan alam semula jadi dan sebagai model realiti yang tidak akan berubah sehingga satu keadaan berubah. Okey, teori keadilan sosial ini telah diperkenalkan oleh Muzaffar Sherif dan Karl Hovland pada tahun 1961. Teori keadilan ini mempunyai hubungan dengan psikologi. Okey, menurut mereka ya, apabila seseorang menerima atau memperoleh mesej, mereka biasanya akan terus menjatuhkan hukum tanpa mengambil kira mesej sebenar yang ingin disampaikan dan tanpa memikirkan akibat daripada pemikiran tersebut. Sekiranya suatu berita atau komunikasi yang diterima itu tidak sehaluan dengan sikap dan personaliti seseorang, biasanya keadilan sosial tidak akan wujud dan penghukuman yang diberikan adalah negatif. Dan begitulah juga sebaliknya, jika berita yang diterima bersesuaian dengan diri seseorang, maka pujian akan diberikan. Okey, apa sumbangan teori keadilan sosial? Okey, yang pertamanya menyatu padukan rakyat. Rakyat akan berasa tidak terpinggir kerana keadilan yang sama rata diberikan. Okey, dari sudut ekonomi, menurut John Rawls, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur dan diperoleh manfaat sebanyak-banyaknya oleh golongan atasan atau pemerintahan. Okey, sumbangan teori keadilan sosial ini dapat mensamaratakan hak yang sepatutnya diberi kepada golongan yang selayaknya menerima. Okey, kebebasan rakyat. Okey, negara kita Malaysia yang mempunyai pelbagai agama. Okey, agama Islam adalah sebagai agama rasmi. Tetapi rakyat yang berbeza agama boleh menganuti dan mengamalkan agama mereka dengan aman dan damai tanpa sebarang kecaman. Okey. Kerelevanan teori yang dipilih dalam bidang komunikasi. Okey, teori keadilan sosial relevan digunakan dalam bidang komunikasi. Okey, dengan menerapkan keadilan sosial dalam komunikasi, seseorang tu bebas mengutarakan sebarang pendapat mereka atau pemikiran melalui lisan, penulisan isyarat atau simbol melalui pelbagai media. Maknanya mereka bebaslah menyuarakan apa yang mereka ingin suarakan, hasrat mereka. Okey, sementara mereka yang menerima maklumat tersebut perlu menerima secara adil lah. Okey, dan tidak berpihak kepada diri dia sajalah, maknanya macam bias, iaitu berat sebelah. Okey, info tu taklah membawa keuntungan untuk dirinya saja. Okey. Okey, contohlah, sebagai contoh saya bagi, seorang pemimpin mendengar keluhan rakyatnya tentang kehilangan pendapatan akibat pandemik COVID-19. Semua sedia maklum penyakit COVID-19 ni. Okey, dia memberi banyak efek. Okey, keluhan disampaikan melalui pelbagai medium lah, pelbagai medium komunikasi seperti media sosial, lisan, surat, sebagainya. Okey, pemimpin tersebut mengambil keputusan membantu rakyatnya secara adil lah, iaitu golongan yang susah diberikan bantuan yang lebih. Ini adalah pengaplikasian keadilan sosial dalam komunikasi. Sebagai contoh, banyak bantuan yang kerajaan bagi, banyaklah BPR, BPN, banyak Okey. Okey, ini bertepatan dengan pendapat John Rawls jugalah. Okey, menurut John Rawls, keadilan sosial dapat ditegakkan melalui penambahbaikan terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar dari institusi-institusi sosial utama. Okey, para pemimpin perlu menegakkan hak-hak golongan yang terpinggir, bukan untuk mengejar pangkat sahaja dan harta untuk diri sendiri. Okey, ini akan menimbulkan ketidakpuasan hati rakyat. Okey, jika keadilan sosial tidak digunakan dalam komunikasi, golongan yang terpinggir akan terus tertindas dan memberi kesan buruklah kepada keseluruhannya. Okey. Okey, ni kritikan terhadap teori keadilan sosial. Okey, Robert Nozick telah mengkritik terhadap Rawls. Okey, secara umumnya perbezaan antara Rawls dan Nozick ada dalam 3 bidang. Okey, yang pertama adalah prinsip moral. Nozick menekankan pada pemilikan diri di mana semua sumber yang dimiliki oleh individu adalah hak penuh individu.
Okey, termasuk apa yang dihasilkan dari sumber yang dimiliki lah. Rawls menekankan bahawa semua sumber yang dimiliki oleh individu adalah sewenang-wenangnya, atau dengan kata lain lah, mereka tidak dimiliki sepenuhnya kerana itu adalah secara kebetulan sahaja. Okey, perbezaan kedua berkaitan dengan peranan. Okey, Nozick mengatakan bahawa sesuatu tindakan itu adil jika memenuhi makna pemerolehan atau individu tersebut dapat menggunakan jalan keluar tanpa membahayakan keuntungan orang lain. Okey, sementara itu Rawls pula masih memegang kepercayaan dia dengan prinsip perbezaan, di mana harapan orang yang beruntung juga mesti meningkatkan harapan orang yang kurang bernasib baik. Maknanya yang paling kurang lah, yang paling kurang bernasib baik. Okey. Perbezaan ketiga berkaitan dengan pengedaran. Okey, bagi Nozick, sebaran itu sah jika ia berlepas dari tuntutan yang sah lah untuk barang atau bakat atau perkhidmatan lah. Okey, dapat dihantar, ditukar atau diperdagangkan. Okey. Sementara itu Rawls melihat corak pengedaran yang sah sekiranya barang utama diagihkan secara sama rata atau sempurna. Okey, atau dengan kata lain, nasib orang yang bertuah juga mesti mengangkat orang yang paling kurang bernasib baik. Okey. Maknanya membela jugalah orang yang kurang bernasib baik. Okey, seterusnya, kritikan Nozick terhadap Rawls dari sudut pandangan sejarah. Bagi Nozick, Rawls tidak meneliti sejarah sesuatu peristiwa. Okey, di mana dari setiap peristiwa tersebut terdapat proses untuk mendapatkan faedah bagi individu yang tidak dapat dijelaskan oleh Rawls. Okey, pada pendapat Nozick, sebarang penyebaran adalah sah sekiranya orang yang bersejarah itu mengagihkan sumber yang dinyatakan. Okey, seterusnya, kesimpulannya, okey, teori keadilan sosial ini amat pentinglah bagi menjamin hak dan kesamarataan dalam kalangan manusia. Keadilan juga bersifat sejagat, iaitu meliputi seluruh manusia tanpa mengira latar belakang dan bangsa itu sendiri. Teori ini juga menerangkan tentang mesej yang diterima atau ditolak berdasarkan persepsi mengikut kehendak dan sikap penerima maklumat tersebut. Okey, apabila seseorang menerima mesej sama ada secara lisan atau bukan lisan, mereka segera menghakimi di mana mesej itu mesti diletakkan dengan membuat perbandingan dengan mesej yang diterima. Oleh itu, keadilan ini dapat mendekatkan lagi hasrat mereka ini dengan keamanan dan kedamaian. Jadi teori keadilan sosial ini adalah penting juga untuk bagi semua pihak bersuara. Okey, dan membela nasib mereka yang kurang bernasib baik. Okey, sekian, terima kasih.